Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Line kita ni kena hack. Tak ada connections. Ya, saudara. Apakah saudara dapat mendengar suara saya? Saudara Muhammad Fuad, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Syarifuddin Syari, Mustafa Ilyas. Saudara dengar tak suara saya ni? Sebab saya awal-awal lagi dah kena hack ni. Saudara A.R. Sofian, apa khabar Yan? Ibrahim Cik Muda, Mimi, Kenderita Man. Terima kasih Man. Syarifuddin Syari, Tun Aman, Raban Tebin. Yup. Demo dengar tak suara teman ni? Yup. Samsul Anwar, Mayang-Mayang, Mustafa Ilyas, saudara Yayasan Nordis Nuzan, Muhammad Razi Abdul Rahman, saudara Mimi, ya. Saudara Cik Jun, Husin, Syahizam Izam, Syarifuddin Syari, Cik Din, Samna, Ismail Abu Hassan. Yang saya perlukan daripada saudara adalah share dan like. Samsul Anwar, terima kasih, clear ya. Sebab saya bermula dengan tadi itu tiba-tiba saja saudara Roslan, saudara Muhammad Fuad, tiba-tiba saja dia terputus. Semalam pun kena share, begitulah saudara Rosni Korongot orang Sabah, apa khabar? Pak Tam Patigal, Ghazali Ali, Cik Medan dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Minta maaf Rubidin bersama dengan pasangannya Razif Sekpa, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Terima kasih saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan, Kota Baru. Lima, Hamidah Maksum, Syahar Ibrahim. Terima kasih Rosinin Kerungot. Saudara Ramlah Hamid, suara putus-putus. Itulah keadaannya. Tapi tak mengapalah, saya terus memberi pencerahan. Biarlah mereka awal-awal start lagi dah hack. Ya, saudara Puan Rahman nak buat macam mana? Ini kerja-kerja mereka. Biarkanlah. Salam Husnul Khatimah. Itu dia. Saudara Nas Johorian, orang Johor, Ahmad Tarmizi. Okey, saya memberi pencerahan, terus memberi pencerahan apa yang berlaku hari ini berhubung dengan kes COVID-19. Hari ini terdapat 1,208 kes baru, berkurangan daripada semalam. Jumlah terkumpul sudah 324,971 yang dijangkiti oleh virus corona dengan mengundang kematian hari ini 3 kematian. Kuranglah daripada semalam. Dan jumlah kematian terkumpul adalah 1,201. Okey. Di Sabah, Alhamdulillah, nampak gayanya ada penurunan yang begitu ketara. 3 hari lepas, 71, kemudian dia turun 39, hari ini masih lagi kekal double digit, iaitu 29. Dan Labuan juga masih lagi berjaya memutuskan jaringan, hari ini Labuan sifar. Di Sarawak yang agak menggusarkan kita kerana Sarawak hari ini 251, masih meningkat lagi ya. Jadi begitu juga di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang walaupun turun tapi masih lagi angka ratusan. Semalam 154, hari ini 142. Di Perak tu ada kelegaan. Semalam 101, hari ini 37. Di Selangor juga alhamdulillah terus turun daripada 577 kepada 379. Di Kuala Lumpur masih lagi 2 angka 61. Di Putrajaya cuma 1 jangkitan. Cuma di Negeri Sembilan, di Negeri Sembilan semalam 21, hari ini 80. Di Melaka kekal sebagai single digit. Semalam 4, hari ini 2 saja. Dan di Johor juga ada penurunan tapi masih lagi ratusan. Iaitu semalam 121, hari ini 118. Di Pahang ada peningkatan, semalam 5, hari ini 17. Begitu juga di Terengganu, semalam 37, hari ini 39. Di Perlis, alhamdulillah 2 hari berturut-turut sifar COVID-19. Di Kelantan turun 1 angka, semalam 26, hari ini 25. Begitulah kedudukan hari ini laporan tentang COVID-19. Dan Presiden UMNO telah pun menjalani vaksinasinya siang tadi dan alhamdulillah nampak gayanya katanya dia sihat dan seperti biasa. Saudara, berhubung dengan e-commerce hari ini, jangan lupa saudara, berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Jangan lupa ya, e-commerce. E-commerce buy good night. Apa maksudnya tu? Buy good night. Aduhai. E-commerce, Toki e-commerce.
Jangan lupa juga dengan buku-buku yang ada special discount. Ini rendang tok dan juga ini baudu berdal. Saudara Aizah Hamid, apa khabar? Saya juga boleh berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300 dalam e-commerce ini. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dia punya dendeng manis Siti Farehah. Dan dengan Syauqi 012-357-5703 itu untuk mendapatkan buah-buahan segar yang harganya di bawah paras harga pasaran. Saudara, saya masih lagi mewawarkan peluang perniagaan dengan syarikat Sorelicos Legacy. Itu jus yang mengeluarkan jus segar dari ladang. Kepunyaan teman kita Siti Suraya dan Farhana Nasrun. Itu yang mengeluarkan cordial, jus nanas dan roselle. Banyak khasiatnya. Saudara boleh berhubung dengan beliau untuk menjadi ejen. Iaitu 03-624-10786. Begitu juga dengan pelbagai jus untuk minuman kesihatan. Ini dah kita sebulan lagi ni. InsyaAllah 30 hari lagi kita akan memulakan ibadah berpuasa. Eloklah saudara memesan pelbagai jus untuk minuman kesihatan. Iaitu jus ini berasaskan kurma, kismis, batu saudah, badam, delima dan sebagainya. Boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449 ataupun Shopee di Toko Jamu Kemaman. Saudara boleh buka dalam web Toko Jamu Kemaman. Saudara Zul 019-917-0449. Saya masih lagi tidak dapat menyiapkan gambar ataupun contoh. Namun jangan lupa untuk saudara satu jus yang paling saya suka tengok iaitu jus khal plus zafran. Zafran ni kalau dulu-dulu dia menggunakan itu nak tulisan dan sebagainya warna kuning. Iaitu kalau nak buat nasi biryani, dia mesti menggunakan zafran. Jadi keluar warna kuning itu. Jus khal plus zafran al-mana itu untuk ditoksik. Jus ini adalah untuk membantu membersihkan usus, melegakan sembelit dan dedas. Begitu juga ia membantu mengawal paras asid dalam badan. Kalau saudara ada gout dan sebagainya. Boleh membantu mencegah bengkak seperti bisul dan radang. Jadi ekstrak zafran turut merangsang sel-sel otak dan menguatkan ingatan. Jadi kalau saudara minum jus khal plus zafran ini, ia turut membantu mencegah pembentukan batu karang pada pundi air kencing, pada ginjal dan hempedu. Ia juga turut menstabilkan hormon seperti segugut. Ini untuk perempuan yang selalu ada segugut, datangi waktu gangguan haid dan juga masalah dalam rahim. Jadi ramuan kepada jus khal plus zafran ini adalah berasaskan kurma, zafran, almana, delima dan madu Arab. Ya, saudara, itu saja untuk saya memberi pencerahan tentang e-commerce hari ini. Jangan lupa saudara, hubungilah saudara Zul, Toko Jamu Kemaman 019-917-0449. Baik saudara, kita masih lagi membicarakan tentang tanda-tanda mungkin datangnya kiamat apabila baginda Rasulullah SAW menyebut antara tanda-tanda akan hadirnya kiamat iaitu apabila zaman yang penuh kegemilangan, iaitu zaman sahabat berebut buat kebaikan. Kemudian sampai zaman terkemudian andai buat 1/10 saja daripada kebaikan itu. Dan bersabarlah dalam beribadah dalam keadaan kekacauan kerana akan datang satu zaman lebih buruk daripada dahulu. Yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah pada umat baginda adalah mereka, itu umatnya, mendapat pemimpin yang menyesatkan. Pedang telah diletakkan dan berterusan perang hingga kiamat. Itu perang Suria, apa yang berlaku di Suria, di Iraq, di Palestin dan lain-lain. Kemudian jika kamu hidup di tengah-tengah manusia yang buruk perangai, telah rosak perjanjian dan amanah dalam hidup mereka, mereka saling berselisih. Jadi para sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana harus kita lakukan? Jadi Rasulullah mengatakan, tetaplah dalam rumah kamu. Jadi maksud tetaplah dalam rumah kamu itu artinya kita menjaga lidah dan jaga penulisan, duduk diam-diam dalam rumah dan menguruskan diri dan keluarga serta tinggalkanlah urusan-urusan yang menyesatkan orang.
Kerana akan muncul sesudah Rasulullah SAW, para pemimpin yang berjalan tak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kerana lahir generasi yang hati mereka, hati-hati syaitan. Jadi bagaimana menghadapi perkara ini? Dengar dan taat apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, walaupun kamu disebat, dihumban di penjara, dirampas harta kamu. Namun, pastikan saudara istiqamah. Ingat saudara ya, sebenarnya apa yang saya nyatakan malam ini dan 2 malam lepas adalah kiriman daripada Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Sewaktu beliau mengadakan kuliah maghrib bertajuk Wasiat Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Okey saudara, bersamalah kita mengambil iktibar daripada pengajaran ini. Baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan mengutarakan persoalan ini sehingga ianya tuntas. Ya, saudara. Sebab itu mereka agak tak suka saya awal-awal lagi dia orang pancung saya punya. Jadi apa yang saya harap dari saudara, like and share. Bila saudara like and share, seolah-olah kita menentang perbuatan mereka. Jangan risau. Tajuk perbincangan kita pada malam ini berjudul Kenapa Rakyat Mesti Dibohongi? Ini persoalan saya lontarkan. Kerana tak banyak kejadian-kejadian berlaku untuk kita mengulas, tapi saya terfikir, saya bertanya kenapa rakyat mesti dibohongi? Sebelum saya menyantun semua ini, elok kita dengar santunan pantun daripada Pak Nazil. Indah bahasanya. Kata Pak Nazil, ricik betik buat rojak, rojak diriasa, menjilat jari. Pemimpin politik saling menginjak, berebut kuasa, mementingkan diri. Ini Pak Nazil menyindir pimpinan-pimpinan politik. Katanya lagi, beliak mata kari pelata, lemak bertutu, goreng cencaru. Adukan fakta dengan dusta, rakyat buntu, mengundang keliru. Ini keadaannya, apa yang berlaku sekarang ini, akhirnya rakyat keliru dengan kepelbagaian yang mereka diadukan oleh pimpinan politik. Sebab itu sesuai dengan kita punya tajuk malam ini, kenapa rakyat mesti dibohongi. Dan sebagaimana saya katakan, saban malam saya harus memperjuangkan soal kehidupan rakyat, soal moratorium. Moratorium masih lagi tak ada segala tuntas, masih lagi pihak bank mengejar peminjam-peminjam. Saya khawatir akan ramai lagi golongan-golongan yang akan diisytiharkan muflis. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Kita minta RM10,000 tuntas secara one off. Kalau tak dapat, kalau saudara dah dapat bagi RM5,000, kena segera keluarkan yang RM5,000. So kumpulan wang simpanan pekerja harus memikirkan tentang kehidupan rakyat. Kehidupan hari ini semakin tenat. Semakin tenat. Hari ini saya berkesempatan keluar berjalan sebentar tadi, ada mesyuarat tadi, pertemuan dengan mesyuarat veteran UMNO. Kita menyantuni tentang masalah rakyat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kehidupan rakyat begitu tersepit. Hari ini rakyat begitu tertekan dengan kenaikan harga barang yang tak menentu. Dan masih belum ada tanda-tanda Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna menyaring ataupun mencari kaedah bagaimana untuk mengawal harga-harga barangan di pasaran supaya ianya tidak terlampau mahal dan mesti ada harga siling. Sehingga saat ini belum ada satu pun kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna berhubung dengan makanan-makanan, harga barang makanan. Kita sudah pun menghampiri musim bulan Ramadan. Bila datangnya bulan Ramadan, tentulah kita memerlukan barang-barang makanan. Kalau terus mencanak, kemudian hadir pula musim Hari Raya Aidilfitri, rakyat terus tertekan. Mereka bukan hanya tertekan kehidupan, tertekan minda dan sebagainya. Saudara Syukur Abdullah, itu keadaannya. Saya harus menyantuni masalah ini. Kita menuntut agar pimpinan kerajaan, khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Saudara, cuba sebab sebagai renungan kita, Thailand kini telah dalam proses membina land bridge, iaitu infra darat yang mengabungkan rel kereta api dan lebuh raya laluannya itu bermula daripada wilayah Ranong di Laut Andaman ke wilayah Chumpon di Teluk Siam. Jadi di kedua-dua tempat tersebut akan dibina 2 pelabuhan besar. Jadi kapal-kapal mungkin tidak lagi perlu melalui Selat Melaka. Mereka akan berlabuh di Ranong, di pelabuhan Ranong, dan barang diangkut melalui land bridge dan terus ke kapal yang berlabuh di Chumpon. Kerana ini adalah bagi mereka adalah untuk menyematkan masa yang mengambil masa lebih daripada 2 hari.
Jadi kerana itu kabarnya Thailand tidak lagi meneruskan projek terusan Segenting Kera yang dirancang bertahun dulu sejak zaman Kerajaan Ayutthaya. Jadi keadaan ini pelabuhan Malaysia akan menerima tekanan. Ya, saudara. Sementara itu negara kita pula netizennya sibuk membawang soal order baru, dunia baru, bumi rata vaksin, microchip dan ahli-ahli politik sibuk berebut kuasa. Mungkin satu hari nanti kita akan jadi parti lah pula mencari kerja di negara jiran. Saudara, ini keadaannya. Saya tak nampak lagi like and share ni, saudara. Sila, bila saudara beri like and share tu memberi semangat pada saya. Dan saya mendapat kiriman daripada yang berhormat Senator Raja Kamal Bahrain. Dia kata teruskanlah tidur duhai saudaraku. Sedangkan kadar pengangguran di Malaysia mencanak naik apabila berlakunya COVID-19 walaupun angka rasmi menunjukkan sekitar 800,000 orang kehilangan pekerjaan. Namun dipercayai angka sebenar adalah lebih besar daripada itu lagi. Bertambah susah. Ini keadaannya. Okey. Mereka menggoda melayan saya, saudara. Sebab itu saya tolong share, saudara. Ini keadaannya. Tak apa, kita bersabar, tenang. Bukan ni membuatkan saya berhenti. Saya tidak akan berhenti. Mereka boleh buatlah apa saja yang mereka nak lakukan. Ya. Kedudukan sekarang ni, saudara, Yang Berhormat Presiden UMNO minta supaya kerajaan mengkaji semula. Sekarang ni heboh pula. Tular di ada website. Ramai sangat orang yang telah kena saman, iaitu berhubung dengan compound ataupun denda SOP, Movement Control PKP ni yang dikenakan sebanyak sejumlah RM10,000 tu. So jadi peningkatan daripada 1,000 kepada 10,000 itu memanglah tentu membebankan. Tapi nak buat macam mana? So mengikut pada Datuk Zahid, dia kata setengahnya akan merasa keliru berhubung dengan SOP-SOP yang diunjurkan. Jadi sepatutnya sekarang ni JKOM yang menelan belanja begitu banyak dengan kerajaan menyediakan sejumlah 40 juta ringgit. Sepatutnya JKOM inilah digunakan untuk memberi penerangan, untuk memberi pengetahuan kepada rakyat supaya isu RM10,000 ini tidak menjadi beban, kerana bila rakyat faham, mereka tahu, maka mereka tidak melakukan kesilapan, mereka akan patuh. Tapi ini tidak, JKOM digunakan untuk hack orang, untuk mencaci itu dan sebagainya. Ini keadaannya. Jadi sebenarnya RM10,000 bukan benda kecil. Di Sarawak saja kabarnya berpuluh orang dah kena tangkap, bukan tangkaplah, kena saman. Begitu juga di Kuala Lumpur, di Selangor, di negeri lain. Jadi keadaan ini sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Sepatutnya gunakanlah JKOM ini untuk memberi penerangan. Bahayanya kita dengan COVID-19, perlunya kita mematuhi SOP-SOP yang dicetuskan oleh pihak Kementerian Kesihatan sebagai guidance. Jadi saya dah bagi pencerahan begini pun mereka mereka langgar saya, mereka hack saya, nak buat macam mana? Aduhai, kita dah bagi pencerahan ni, bukan kita nak maki orang. Kita nak bagi pandangan pun kena hack, nak buat macam mana? Tu yang kadang-kadang tu menyerap juga darah. Tapi biarlah, sebab mereka sedang berkuasa sekarang, saudara. Jadi sepatutnya JKOM anda tak payahlah nak kacau orang punya lain, orang beri pencerahan. Cari jalan bagaimana nak memberi pencerahan supaya rakyat faham berhubung dengan COVID. Bagaimana kita nak memutuskan jaringan ini supaya rakyat lebih berhati-hati, supaya kerajaan tidak dilihat seolah-olah mendera rakyat. Ini sebenarnya saudara yang berada dalam JKOM berusaha cari jalan dan rakyat akan menyantuni anda. Barulah halal pendapatan yang anda dapat tu. Peruntukan yang kerajaan gunakan bukan sedikit, 40 juta. Jadi wang itu perlulah digunakan membuat poster, membuat peringatan, bukan ganggu orang punya line. Sebab itu saya kata macam sekarang ni, perkembangan terkini tentang Xavier yang dia gelar katak. Sebenarnya bagi saya agak terlalu tepat. Tak payah nak kata katak lah, sebab saya rasa timbul persoalan di kalangan rakyat, kalangan warga cinta damai.
Apakah beliau terpaksa belot kerana terpaksa nak menyelamatkan dirinya dan teman-teman yang lain dari terpalit dengan tindakan pendakwaan? Kerana mereka kena tuduhan yang terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Ini keadaannya. Jadi bila itu berlaku, apakah Xavier ini akan disucikan? Apabila dia menyertai ini kerajaan, menyokong kerajaan, maka dia dan teman-temannya akan disucikan. Jadi seharusnya pihak kerajaan ataupun Kementerian Ayuh Bajet mengeluarkan kenyataan segera. Walaupun Xavier sudah pun menyertai meninggalkan Parti Keadilan, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak campur tangan soal politik. Siasatan akan diteruskan, tindakan pasti akan diambil. Ini perlu dijelaskan kerana waktu Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita mengambil tindakan. Waktu UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, ramai juga menteri-menteri yang kena ambil tindakan, yang diseret ke mahkamah. Saya bagi contoh, mantan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri K. Toyo, Tan Sri Shah Samad dan beberapa orang yang lain lagi. Jadi ertinya sepatutnya bukanlah dengan menyertai parti. Kalau kamu pembangkang menyertai kerajaan, maka senyap. Sepatutnya kita menunggu. Saya masih lagi menunggu. Apakah ini sekadar sandiwara? Bagaimana pula kalau akhirnya dia lari ke Thailand? Satu hal lagi tu. Lari ke sana, keluar negeri dah tak dapat anak-anak dikesan sebagaimana macam mana berlaku pada Jolo, macam mana berlaku pada Zeti, Tan Sri Aziz. Keadaannya sekarang ni. Jadi ini membuatkan rakyat menimbul 1000 persoalan. Nak percaya ke tak percaya. Sedangkan memang kita tahu bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini memang begitu dihormati. Malahan sekarang ni sudah kena dengar pula lagi ni, katanya selepas Xavier ni ada 2 lagi calon daripada parti PKR yang akan melompat. Apakah akan timbul cerita bahawa ada siasatan terhadap mereka berdua ini? Kalau ini berlaku, sudah hananor. Betul, Nek Faizal, YNDB sembunyi. Di mana tu? Saya pun tak tahu. Kita melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini, kita menyokong tindakan. Sebab no one is above the law. Berkali-kali saya katakan. Sebab kita tak mahulah pimpinan kerajaan dilihat terpalit dengan kepelbagaian isu-isu yang merosakkan imej negara. Sekarang ni, saudara kena ingat bahawa narai ahli-ahli PKR yang telah pun keluar parti sejak daripada PRU 2018 sehingga 15 ni, satu Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin, Baru Bian, Datuk Syafuddin Abdullah, Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Mansur Osman, Datuk Rashid Asnon, Datuk Santara daripada Segamat, Ali Biju, Willy Monggin, Stephen Chung, Tebrau, Larry Seng dan terakhir sekali Xavier Kumar. 14 orang. Jadi apakah mereka ini kesemuanya suci dan tidak terpalit dengan sebarang tindakan siasatan SPRM. Dan di sini kita berharap agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat mengeluarkan kenyataan. Mereka yang sedang disiasat pasti akan terus disiasat. Kita tidak akan terhenti walaupun berlaku itu politik. SPRM tidak campur tangan. SPRM tidak mahu campur dalam urusan politik. Jadi tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Barulah rakyat akan amat menghormati. Sebab ada juga senarai aduan PKR yang keluar parti, Sidam, Robert Ling Kui, daripada Esko jadi bebas. Kemudian adun Lunas, Azman Nasaruddin. Kemudian adun Kuala Kurau, Abdul Junus Jamhari. Dan adun Sementa, Dr. Daroya Alwi. Adun Rembia, Muhammad Jahlani Khamis. Pemanis Chong Fat Ful. Kemudian adun Krian Ali Biju. Dan N81 Bakalan Baru Bian. Baru Bian lah. Jadi keadaan begini, kita merasakan bahawa suasana keadaan lompat-melompat ini, apakah setelah mereka diekori ataupun sudah mula dicium baunya oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kalau ini berlaku, maka keyakinan rakyat terhadap pimpinan tentulah luntur.
Syok sendiri tu nak porak-porandakan UMNO. Saya tak tahulah sama ada nak porak-porandakan UMNO dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi maka sebagai saya katakan bahawa persepsi rakyat bahawa mereka-mereka ini perlu kalau ada siasatan diteruskan. Dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah tidak perlu khawatir atau bimbang dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Ingat bahawa anda akan disanjung oleh rakyat. Dan hari ini juga, semalam saya dengar ada penafian daripada ahli Parlimen Mas Gading, iaitu yang khabar mengatakan Mordi akan melompat, tapi dia telah pun buat kenyataan bahawa dia tidak akan melompat. Okey, kita tak ambil kisah. Sebab itu parti mereka, saya tak ambil tahu. Tapi cuma beliau menyatakan bahawa beliau tidak bersedia untuk melompat sebagai ahli Parlimen Mas Gading, iaitu Mordi Bimol, dalam satu kenyataannya. Tapi masih lagi dimainkan akan ada loncotan, sama ada kata pisang, kata puru, kata apa, saya pun tak tahulah. Baik saudara, ini kita masuk bab yang saya nak persoalkan, iaitu tentang kenapa rakyat mesti dibohongi. Ini sebenarnya saya ingin memberi pencerahan pada kita saudara supaya kita dapat berkongsi pandangan. Kalau saya tak betul, sila nyatakan pandangan anda. Kalau saya bersetuju, like and share. Kalau tak bersetuju, mari kita berhujah secara matang dan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Saya harus mengingatkan anda sekali lagi bahawa sebarang komen yang anda lakukan dalam wall saya ini, tanggungjawab anda sendiri. Saya tidak bertanggungjawab. Saudara, kerana saya teringat masa zaman saya kecil-kecil dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu, mungkin yang seusia dengan saya, waktu itu cerita tentang pemotong kepala. Itu tujuannya untuk menakutkan anak-anak kecil. Jadi kita waktu itu yang bermain waktu tengah hari, tak nak balik ke rumah. Jadi ibu atau bapa kita menceritakan, jaga kat kampung sana tu ada budak dah kena kerak kepala. Potong kepala. Jadi anak-anak ketakutan. Kemudian ada pula timbul cerita kalau kamu senja-senja tak balik rumah lagi, ada kena sorok dengan tu kopek. Semua ini adalah sebagai helah. Dan helah itu dalam pasaran politik hari ini ternyata dipenuhi dengan kepelbagaian ungkapan retorika. Dia bukan cerita tentang hantu kopek ataupun cerita potong kepala, tetapi ugutan dan sebagainya bersama dengan retorika penuh semangat dan fata morgana ataupun miraj politik yang tidak menjamin keabsahannya. Kerana semalam, saudara, saya telah pun menjelaskan tentang wujudnya kelangsungan politik yang songsang. Semalam saya jelaskan. Hari ini saya nak jelaskan sekali lagi tentang politik yang songsang. Jadi songsang ni, kalau seorang wanita itu mengandung, jika bayi yang mau dilahirkan tidak diperbetulkan duduknya, maka bayi ini akan keluar kaki dulu, bukan kepala seperti biasa. Ini boleh ada kala-kalanya sebab daripada songsang. Bila ibu-ibu yang mengandung ini songsang kandungannya, kadang-kadang boleh mengakibatkan maut. Ibu sebut boleh meninggal dunia. Terdapat kejadian di mana kaki bayi yang baru dilahirkan tiba-tiba tersembul keluar. Kepala tak keluar lagi. Jadi kerana kaki dulu, satu kaki lagi tak keluar lagi. Jadi akhirnya terpaksa. Tapi dalam keadaan zaman moden hari ini, ibu-ibu boleh dikejarkan ke hospital untuk dilakukan pembedahan ataupun cesarean. Itu zaman moden. Tetapi dalam keadaan songsang begini, dalam keadaan politik yang songsang, ia menjadi satu masalah kerana ia menyanggah prinsip demokrasi. Songsang yang saya maksudkan apabila yang kecil. Demokrasi ini dia kata majority rules the minority, ataupun kumpulan yang besar itu mentadbir kumpulan yang kecil. Tetapi ini tidak berlaku dalam politik kita sejak Barisan Nasional dikalahkan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Parti Pribumi Bersatu. Bila mereka mendapat kuasa di anjung kuasa di Seri Perdana, berlaku kesongsangan politik yang begitu ketara. Ini bukan teori Machiavelli, bukan pecah perintah, justify the end, justify the mean, ataupun matlamat mengalahkan cara. Tidak. Ini songsangnya kerana waktu kerajaan Parti Keadilan mendapat kerana berlaku songsang politik
kerajaan yang dibina oleh Pakatan Harapan ini hancur. Dia dengan sendirinya terlerai, tidak menjamin kestabilan politik. Dan kerana itu, akibatnya, maka bila tiada kestabilan, ekonomi kita lentang pukang. Dan rakyat hidup tertekan. Masalahnya, rakyat kita hidup yang tertekan. Kerana berlaku kesongsangan politik. Dan apabila situasi yang sama, apabila Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, hancurnya kerajaan Pakatan Harapan, kelangsungan ini telah dilakukan juga apabila mereka berusaha menobatkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan menjadikan Parti Perubatan Bersatu ini sebagai peneraju. Sedangkan ketika itu, jumlah kursi parlimen yang dimiliki oleh Parti Perubatan Bersatu cuma 6 kursi. Berbeza dengan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional mempunyai sejumlah 42 kursi. PAS mempunyai 18 kursi. Ya, saudara Anggrek Rimba, acap kena ganggu. Memang mereka akan mengganggu sebab saya beri pencerahan ini kena batang hidung mereka. Jadi, siasati begini sebenarnya suasana ini mengundang kehancuran. Tunggulah. Ia tidak dapat bertahan. Kerana bila yang kecil itu mau memerintah yang besar. Sebab itu sekarang ni, walaupun mereka mewujudkan scheme of things, macam-macam usahalah dilakukan, tapi tidak akan mencapai kejayaan. Apa saja usaha dilakukan. Malahan lebih teruk lagi, dalam suasana kesongsangan politik ini, wujud pula lagi situasi yang paling parah, itu berlaku lompat-melompat. Dan dalam berjeda tempoh waktu inilah, itu daripada pilihan raya 2018 sehingga tempoh jedanya 2023, ini dalam tempoh 5 tahun ini adalah yang terburuk sekali yang kita alami. Apabila berlaku begitu ramai ahli-ahli parlimen yang melompat, meninggalkan partinya, meninggalkan kawasannya. Jadi akhirnya betul mati masa, saya merasakan ini kerajaan yang songsang. Ini kata kacau. Memang, biarlah mereka nak kacau, saya nak buat macam mana? Jadi, yang menjadi persoalan kita, kenapakah pimpinan dan ahli-ahli parlimen dari PAS, daripada UMNO sendiri ini, boleh merelakan situasi tersebut? Hanya kerana unjuran mendapat jawatan sebagai menteri dan timbalan menteri, ataupun ada juga menjawat jawatan sebagai pengurusi dalam JSC, mereka seolah-olah merelakan dirinya diperbodohkan oleh kesongsongan berpolitik ini. Ini yang menjadi tanda tanya. Sebab UMNO sepatutnya dengan 42 kursi, you should rule. Tapi tiba-tiba saja PBM yang 6 kursi. Sebab itu bila Azmin Ali menyatakan bahawa hanya kerana perebutan 13 kursi, maka kita boleh memutuskan ataupun menghancurkan muafakat, kesepaduan. Saya kata dia apa benda ni dia cakap ni? Apa benda dia cakap sebenarnya? Apa tujuan dia cakap? Dan saya nak menyantuni, sebagai contoh, apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Najib kata, menang dalam PRU 14 atas nama UMNO dan Barisan Nasional. Lompat masuk PBM selepas PRU 14. Kemudian dapatlah jawatan timbalan menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kemudian suruh pula UMNO jangan kacau kursi PBM. Akhirnya mereka memujuk UMNO untuk bekerjasama dengan PBM dalam PRU 15. Jadi dalam keadaan ini, kau dah rampas kursi kami, kau dah terima ahli-ahli UMNO yang melompat, lepas tu kamu kata itu kursi kamu. Ini bertambah songsang lagi. Suasana yang tidak betul. Jadi, sebab itu hari ini, saudara, bila saya mendengar adanya pemimpin bercakap tentang penyatuan ummah. Kononnya demi agama, bangsa dan negara. Dan saya pun timbul tanda tanya. Sejauh mana jujur dan ikhlasnya pemimpin tersebut dalam melaksanakan apa yang dia cakap? Ataupun apakah dia benar-benar faham apa yang dia cakap? Macam Azmin katalah, demi untuk kelangsungan, kemuafakatan apa semua. Contoh saya bagi tahu, beliau berada sekarang ini dalam parti PBM. Awal-awal lagi Parti Perubatan Bersatu ini menerima Santara sebagai ahli. Dan Santara bukan ahli tak ada bin pun. Saya malas nak menyentuh soal bangsa dan resis kaum. Tetapi Parti Perubatan Bersatu ni bukan lagi boleh mengatakan bahawa parti mereka sebagai parti Melayu. Jadi kalau nak begitu, kamu dah tak ada lagi, kenapa kamu nak bercakap soal penyatuan bangsa?
Kenapa kamu nak bercakap soal penyatuan bangsa? Saya hairan adanya pimpinan kita yang daripada UMNO pula ni bersetuju, sokong. Oh, kita kena santuni bersama dengan PBM ini demi untuk perpaduan. Perpaduan apa benda? Lepas tu mesti untuk demi kestabilan politik. Untuk kestabilan politik siapa? Persoalannya. Jadi ini. Ya, jadi sekarang ni rakyat sentiasa diletakkan dalam kebingungan. Macam mana mereka kata untuk bersatu Melayu? Saya nak soal saudara lah. Kita letakkan ke tepi soal parti-parti dan sebagainya. Okey, apabila PBBM mengatakan marilah kita bersatu padu. Okey, kerana adanya PAS, adanya UMNO, dua parti. Tapi waktu yang sama kamu berlasah Dr. Mahathir like nobody business. Dengan segala maki hamonnya. Kamu berlasah Anwar Ibrahim like nobody business. Kamu cerca Mat Sabu. Apakah tiga-tiga orang ni bukan Melayu? Saya bukan bercakap untuk membela mereka, tidak. Ni kita bercakap soal realiti. Jangan kita memikirkan tak boleh lah sebab warga UMNO kena bercakap soal UMNO. Tidak. Ya, bagi saya kalau kamu bercakap subjeknya adalah penyatuan bangsa. Dalam waktu penyatuan bangsa, kamu maki hamon parti PEN, kamu maki hamon PKR, kamu tak bagi muda, Syed Saddiq, lepas tu Tuan Dr. Mahathir. Jadi dia tu bukan Melayu ke? Nah, ini yang saya nak lontarkan saudara, bahawa kerana hari ini rakyat pula ditakut-takutkan dengan pelbagai acuan. Adanya ordinance antaranya macam 100,000. Contoh sebagai contoh yang 10,000 denda tu lain. Yang ini ada pula lagi itu satu ordinans baru bahawa kalau kita menyiarkan berita palsu dan sebagainya yang dikatakan palsu, maka dia akan didenda atau diseret untuk dendanya sejumlah 100,000 di bawah Akta Berita Palsu. Tapi waktu yang sama selama 2 hari saya dengar, saudara boleh tengok dalam internet bahawa 2 hari ini syarat dalam maya ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu beliau di luar kerajaan. Waktu itu beliau bercakap sebagai pembangkang. Di luar kerajaan, di dalam Dewan Rakyat, dia kata beliau menyifatkan jika kerajaan mahu mewujudkan undang-undang tersebut, maka ia sebagai draconian law. Itu menarik balik ke belakang dan menyekat kebebasan rakyat dalam kebebasan bersuara. Ya, ini waktu dia berada di luar kerajaan. Sekarang ni dia dah jadi kerajaan, ada pula undang-undang ni pula. Jadi di sinilah saya kata kontradik. Sewaktu kamu di luar kerajaan, kamu tidak bersetuju. Kamu menyanggah. Tapi bila dah jadi kerajaan, ambil balik. Ini persoalannya, saya menimbulkan persoalan, bukan kita nak menyanggah. Memang kita tahu ordinans darurat, kita kena ikut, kita kena akur. Tak ada masalah. Cuma, kita kena santuni, sebelum jadi kerajaan, kau cakap begini. Dah masuk kerajaan, begini jadinya. Ini macam Azmin Ali lah. Penyatuan. Apa yang kamu nak satukan? Jadi apakah dengan menerima kehadiran Xavier Jeyaretnam dari PKR untuk menyertai gabungan kerajaan menyatukan bangsa? Ini persoalan. Bagaimana dengan 2 orang ahli PKR dari Teberau dan lebih Julau? Bagaimana dengan kehadiran Sintaram? Mereka ni ada bin ke? Ini permasalah yang saya lihat. Begitu juga dalam isu kalimah Allah. Saya tidak mahu mempertikaikan apa yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Tetapi seandainya kalau waktu ini bila Mahkamah memutuskan pimpinan PAS berada di luar kerajaan, saya ingat macam nak rak lah. Kenyataan akan dikeluarkan. Pelbagai dalil akan dikeluarkan yang menyanggah keputusan itu. Tapi sekarang ni diam. Bahawa kita kena patuh pada keputusan Mahkamah Tinggi. Dah jadi lain. Orang dah mula bercakap ini, umat Islam cakap ini. Saya bukan nak mengadu dombakan, tidak. Tetapi pimpinan PAS sepatutnya perlu mengeluarkan satu kenyataan yang benar-benar tuntas. Yang jelas, yang menggambarkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang disantuni dengan kemurnian. Islam tidak mengajak kita untuk berpecah belah. Cari jalanlah. Ini tidak. Saya bukan nak attack PAS ya. Tapi ini realitinya. Sebab waktu di luar kerajaan,
macam-macam lah. Rang undang-undang RUU 355 lah sebagainya. Begitu juga dengan isu judi. Bila dalam kerajaan, saat kita menghadapi PKP, tiba-tiba Kementerian Kewangan kata maka pusat-pusat perjudian ini diizinkan beroperasi. Dan waktu itu, saat itu, masjid masih belum boleh lagi. Masjid masih belum lagi boleh diizinkan untuk menunaikan solat berjemaah. Dan solat Jumaat pun tak dapat diadakan waktu itu. Bukan sekarang, waktu itu. Waktu kelulusan diberi. Jadi, pimpinan PAS diam. Jadi saya kata, bila kamu berada dalam kerajaan, kamu cakap lain. Waktu di luar kerajaan, kamu cakap lain. Ini yang saya katakan, kenapa harus rakyat dibohongi? Dengan segala fatamorgana politik, dengan cakap retorikanya. Sebab itu sekarang saya rasa hari inilah, kalau siapa sajalah pemimpin yang melontarkan, kononnya demi agama, bangsa dan tanah air, demi agama, bangsa dan negara, demi agama, saya kata orang inilah, kalau ada di depannya tu, huluran, jawatan, wang dan sebagainya, akhirnya mulut mereka diam. Dan akhirnya, rakyat yang menyokong mereka saat mereka bertanding dalam pilihan raya, rakyat akan dikecewakan. Sebab itu saya katakan, kenapa perlu rakyat dibohongi waktu anda bermain politik? Ini yang harus kita fikir. Sebab saya menyatakan begini kerana, kenapa saya nyatakan ini? Kerana tinggal lagi 4 bulan. Jeda waktu tamat tempoh darurat. Sebagaimana yang diumumkan oleh Tan Sri Perdana Menteri. Jadi apakah benar-benar darurat ini akan terhenti menjelang 1 Ogos? Kalau ini terhenti 1 Ogos, artinya beliau menepati janji. Dan nampak gayanya penurunan COVID ni nampaknya berkurangan. Jadi kalau ini berlaku, maka kita mengharapkan agar Parlimen dapat bersidang. Memang bahawa saya ingat dalam tempoh 4 bulan itu wajarnya lah bahawa Parlimen itu dibuka semula untuk diadakan persidangan Parlimen. Kerana untuk dah sekarang ni, kalau tempoh untuk bulan ini, iaitu bulan Mac. Untuk bulan Mac saya tidak nampak bahawa Parlimen boleh bersidang dalam keadaan segera. Jadi mungkin hujung bulan Mac, kalau dia nak mengeluarkan notis persidangan Parlimen selama 28 hari itu, mana sepanjang bulan itu bulan puasa. Takkanlah bulan puasa pula nak buat persidangan Parlimen. Kemudian lepas 28 hari itu, datang pula bulan Hari Raya. Jadi, tentulah saya berkeyakinan pada saya, mungkin pertengahan ataupun di hujung bulan Ramadan yang penuh dengan sukses itu, mungkin Speaker Dewan akan mengeluarkan notis untuk persidangan. Jadi, persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan diadakan dalam tempoh 3 bulan mendatang. Kalau 3 bulan mendatang, maka jeda waktu sehingga 1 Ogos itu sudah hampir. Jadi dengan adanya begitu, bila Parlimen bersidang dan berkemungkinan darurat ini ditarik balik. Mungkin, ini pandangan saya. Saya yang daif ini, saya berkira soal tarikh, waktu. Dan jika itu berlaku, sewajarnya lah kita menerima baik. Cuma yang kita harapkan, saya nak jelaskan berkali-kali lagi, bahawa rakyat menuntut supaya Parlimen dibuka semula bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Bukan soal untuk menafikan keabsahan ataupun tentang legitimasi seseorang pemimpin itu, sama ada layak jadi Perdana Menteri ke, dia layak jadi Menteri Besar ke. Jangan lupa ya, ini bukan hanya berlaku di Dewan Rakyat, ini juga sedang akan berlaku di beberapa buah negeri, di Dewan Negeri. Pasti akan ada usul yang akan mempertikaikan berhubung dengan legitimasi Menteri Besar. Seperti di negeri Johor. Kabarnya bila berlaku lompatan-lompatan ini, resi kedudukan Datuk Menteri Besar Johor juga tidak begitu selamat. Begitu juga di negeri Melaka. Kabarnya saya dapat dapatan saya di Melaka juga yang amat berhormat Datuk Sulaiman. Mungkin juga akan dicabar oleh pihak pembangkang dan sebagainya. Begitu juga di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Saya mendapat perkabaran. Dan yang terakhir sekali tentulah di Perak. Keadaan di negeri juga menyangkut soal legitimasi. Ini kita tak nak pertikaikan. Yang kita nak pertikaikan, yang kita tuntut supaya Parlimen bersidang, Dewan Negeri bersidang, supaya masalah rakyat dapat disantuni.
Ya, di parlimen tentang akta-akta tertentu, perjalanan kementerian-kementerian. Di Dewan Negeri pula adalah tentang enactment negeri. Saya jangan lupa negara kita ni pemerintahnya ada dua. Satu kerajaan pusat, satu kerajaan negeri. Jangan kita nafikan soal begitu. Jadi saya dalam memberi pencerahan ni, saya kena faham. Bukan ini tujuan saya untuk menakut-nakutkan, tidak. Tetapi ini yang sedang berlegar dalam pasaran politik hari ini. Kemungkinan 4 negeri ini akan ada masalah jika persidangan Dewan Negeri dijalankan. Tapi saya yakin itu bukan masalah rakyat. Yang rakyat nak tahu apa perkembangan di negeri Perak, apa perkembangan di negeri Johor, apa perkembangan di negeri Sembilan, apa usaha-usaha yang dilakukan di negeri Melaka. Rakyat nak tahu. Ini di peringkat pentadbiran kerajaan negeri yang mencakupi tentang majlis perbandaran, permasalahan tanah, permasalahan tukar hak milik, permasalahan pembangunan kawasan-kawasan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Dan di parlimen juga tentulah rakyat nak tahu apakah suara mereka telah dibawa oleh setiap wakil rakyat yang dipilih. Ahli-ahli parlimen. Banyak masalahnya. Masalah barang naik, minyak naik. Dan semalam saya dapat kiriman. Harga minyak masak RM30 lebih untuk 5 kilo. Saya pun terkejut. Kenapa tidak ada satu kawalan? Jadi ini juga kita nak tahu. Jadi saudara, dalam keadaan begini sepatutnya lah kita minta supaya Dewan Parlimen dapat bersidang. Dan kalau saya melihat dari segi kefahaman saya, apabila setiap parlimen ataupun Dewan Negeri nak bersidang, mesti ada notis selama 28 hari, maka mungkin notis itu akan dikeluarkan sekitar penghujung bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan, bulan depan. Sebab kita 30 hari lagi, kita akan berpuasa. So, Mac, April, Mei. Mei nanti, ujung Mei, Jun. Jadi, Jun akan keluar satu notis, maka Dewan bersidang Julai. Julai 1 Ogos, jeda waktu sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, tempoh darurat itu sampai 1 Ogos. Itu kefahaman saya. Tapi jangan lupa, darurat ini boleh disambung semula. Bukan artinya kalau keadaan tidak menyenangkan, kalau keadaan COVID-19 ini masih berterusan, kalau masalah COVID ini boleh menyerang tentang ekonomi negara, maka ia boleh dilanjutkan. Saudara kena ingat ya bahawa alasan bahawa diwujudkan perintah tindakan darurat ini untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Dan juga untuk menjaga supaya kita punya ekonomi kita dapat dijaga dengan baik, rakyat dengan baik. Cuma dalam yang saya persoalkan sepanjang-panjang yang lalu, apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani saat kita berada dalam perintah darurat tentang makan. Yang paling penting makanan, kehidupan rakyat, pendapatan rakyat, skim rangsangan ekonomi rakyat. Ada ke rakyat cukup duit? Barang-barang sepatutnya saya kata, sepatutnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mengambil kesempatan dengan adanya perintah darurat ini untuk meletakkan harga siling setiap barangan keperluan. Gandum, beras, gula, tepung, minyak. Ini Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan Dalam Negeri Hak Ehwal Pengguna boleh menggunakan dekrinya bahawa sekarang ini dalam keadaan darurat, maka inilah harga siling yang diizinkan oleh kerajaan. Jadi soal pengekspor ataupun pengimport nak naik harga semua tak boleh. Kerana kalau mereka menaikkan harga, maka mereka menentang perintah dekri darurat. Itu yang selalu saya nyatakan, sepatutnya menteri-menteri menggunakan kesempatan ini. Bukan dengan kesempatan yang lain. Kita tidak mahu berpolitik. Rakyat dah lenjan. Rakyat sudah terlalu letih dengan politik ini. Dan rakyat sudah letih. Mereka dibohongi oleh pelbagai ungkapan, kata-kata, retorika, ucapan demi agama, bangsa dan negara dan sebagainya. Letih. Saya kita yang mendengar pun turut letih. Jadi berhubung dengan ini macam UMNO. UMNO akan mengadakan persimpunannya lewat dan lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Pada 27 dan 28 hari bulan ini. Masalahnya dapatan saya, ada orang bercakap dengan saya, besar kemungkinan usaha-usaha sedang dilakukan. Ini untuk warga UMNO. Usaha-usaha sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak ada apa-apa ini bukti.
Ini saya dengar dapatan bahawa adanya pimpinan-pimpinan UMNO sedang dirunding. Pertama sekali untuk menolak usul yang dibawa oleh bahagian-bahagian berhubung dengan kerjasama UMNO dengan Parti Perbumi Bersatu, PBBM. Usaha-usaha sedang dirunding dengan perwakilan-perwakilan yang akan membahaskan. Bila selepas saja Presiden menyampaikan ucapan dasarnya, maka perbahasan. Bila perbahasan usul, maka waktu itulah akan bangun katanya. Dan juga seandainya pihak Majlis Tinggi dan Presiden masih kekal menghormati, menyantuni kehendak perwakilan bahagian-bahagian, dengan Presiden pun akan dilanyak oleh mereka perwakilan sehingga sampai ke tahap usul undi tidak percaya. Itu dapatan saya. Yang ada orang beritahu pada saya, usaha sedang dirunding supaya ada perwakilan UMNO yang boleh dibelotkanlah. Kalau belot itu nanti ini keadaan bukan katak. Ini dalam kesongsanggan berpolitik ini, mereka sanggup melakukan apa saja. Paling penting yang mereka mahu supaya UMNO tunduk kepada kehendak Parti Perbumi Bersatu. Itu saya heran. Saya hairan pemimpin UMNO yang bergelar ahli parlimen, yang bergelar ketua bahagian, yang bergelar sebagai menteri dan sebagainya, kenapa mereka boleh terjebak untuk berada dalam suasana politik yang songsang ini? Mengizinkan kesongsangan berlaku dalam politik. Saya oleh kerana suasana saya dihack lagi, so setakat ini malam ini, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Selamat malam.